Menewaskan 7,000 pencalonan lain dari 113 negara seluruh dunia, seorang guru kolej vokasional KV Keningau, Sabah diumumkan sebagai penerima Cambridge Dedicated Teacher Awards bagi tahun 2022. Lebih membanggakan, beliau adalah rakyat Malaysia pertama menerima anugerah berprestij ini yang dimulakan buat pertama kali pada tahun 2018. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan harapan agar pencapaian cemerlang itu menjadi suntikan semangat kepada Khalifah Afnan dan rakyat agar terus bekerja keras dan sukses di masa hadapan dalam bidang masing-masing. Baginda yakin kejayaan itu secara tidak langsung mencetus semangat baharu dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Kejayaan Khalifah turut mendapat perhatian dan ucapan tahniah daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Perdana Menteri berkata seluruh keluarga Malaysia berbangga dengan kejayaan Cikgu Khalifah yang mengharumkan nama Malaysia dalam bidang perguruan di peringkat antarabangsa. Ujarnya lagi, pencapaian beliau dalam mencetuskan projek sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM perlu dijadikan penyuntik semangat keluarga Malaysia lain untuk berusaha keras menempa kejayaan dalam bidang masing-masing. Mulai Februari tahun depan, Khalifah sebagai penerima anugerah akan menghiasi muka hadapan setiap buku teks baharu terbitan Cambridge University Press Education. Cambridge juga akan membekalkan Khalifah dengan bahan-bahan bantuan mengajar dalam bentuk buku dan digital yang disertakan sekali dengan pakej pembangunan profesional. Selepas lebih 2 bulan berada di hospital, pasangan bayi kembar Siam Pramatang yang berjaya dipisahkan di Hospital Tunku Azizah HTA Mac lalu pulang ke rumah mereka di Taman Aulong Maju, Taiping, Perak semalam. Dylan Hope Marshall dibenarkan pulang ke rumah kira-kira 2 minggu lalu, manakala adiknya Devon pula keluar dari Hospital Raja Pemaisuri Bainun HRPB Ipoh semalam. Ibu pasangan bayi itu, Deborah Ann Vince, 29 tahun yang dihubungi Berita Harian berkata perasaannya kini lega apabila kedua-dua bayinya itu kini berada di depan mata dan akhirnya dapat merasai suasana kasih sayang keluarga. Menurutnya, keadaan mereka baik, malah kedua-dua bayinya itu sudah boleh memberikan maklum balas seperti tersenyum apabila bercakap, sama seperti bayi normal yang lain. Beliau menjelaskan bagi Dylan hanya pemeriksaan susulan biasa diperlukan. Cuma Devon dikehendaki melakukan pemeriksaan bulan depan berikutan lukanya memerlukan dressing atau tata cara steril. Selain itu, Devon juga perlu melakukan pemeriksaan susulan bagi buah pinggang dan jantung selain fisioterapi. Pada 19 Mac lalu, HTA melakar sejarah apabila pasangan kembar Siam Pramatang seberat 2.7 kilogram yang pertama di Malaysia berjaya dipisahkan. Berpantun sudah menjadi identiti bagi orang Melayu. Hampir di setiap majlis, pantun diselitkan sebagai pembuka mahupun penutup bicara. Dek kerana sinonimnya pantun dalam masyarakat kita, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Perempuan Alawiyah di Kangar Perlis menggunakan pantun sebagai media memantapkan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajarnya. Inisiatif itu dilakukan sekumpulan pelajar ketika penganjuran sambutan Hari Guru peringkat sekolah siang tadi. Semua acara disusun dengan bersederhana namun tetap meriah dan mengujakan. Ya, semua pelajar yang atur dengan bimbingan guru lah. Tapi Alhamdulillah saya sendiri pun terkejut dengan idea-idea yang dikeluarkan oleh pelajar untuk membuat games dengan cikgu-cikgu dan juga menu yang diatur oleh pelajar untuk dihidangkan kepada guru-guru dan majlis yang seumpamanya yang pertama kalilah saya rasa sepanjang saya berada di sini sebegini rupa. Pelajar yang menjual pantun di dalam bahasa Malaysia merupakan wakil pantun sekolah ke peringkat kebangsaan yang dibalas guru dalam bahasa Arab. Kebanyakan pelajar memahaminya kerana mata pelajaran itu antara yang wajib dikuasai pelajar, terutama mereka di tingkatan 6.
Menurut guru cemerlang Ustazah Bashira Omar, unsur seni dan sastra dalam bahasa Arab yang disebut sebagai as-sajak merupakan rima akhir yang hampir menyamai ciri-ciri sesebuah pantun. Bahasa yang Ustazah pilih tadi tu bahasa yang mudah difahami lah. Sebab tu ada pelajar yang bertepuk tangan lah apa semua kan, sebab dia memang bahasa yang bahasa asas lah yang boleh difaham. Dan isi kandungan pantun kami tadi pun meneka siapakah gerangan barisan pentadbir sekolah. Jadi pelajar-pelajar memang kenal lah kan. Saya berasa sangat seronok lah dapat berpantun dengan Ustazah, dan lagi Ustazah pula berpantun dalam bahasa Arab. Saya rasa happy lah dapat buat persembahan untuk Hari Guru, lepas tu dapat buat persembahan dengan Ustazah, dapat tunjuk dekat kawan-kawan. Sambutan Hari Guru di SMKA Perempuan Alawiyah turut diserikan dengan acara perarakan guru dan nyanyian. Sekolah itu mempunyai 699 pelajar tingkatan 1 hingga 6. From Cradle to Graduation, itu tema Sadaqah House, pendanaan awam Bank Islam Malaysia Berhad dalam memberi manfaat kepada kalangan anak yatim di seluruh negara. Sumbangan kepada golongan sasar daripada peringkat bayi sehingga remaja dan memastikan mereka mampu melanjutkan pendidikan sehingga ke peringkat ijazah. Dana kekal ini mensasarkan kutipan mampu cecah RM1 bilion menjelang 2040. Jumlah dana akan dilaburkan dalam instrumen kewangan bersesuaian dan mampu menjana sekurang-kurangnya pendapatan 3% setiap tahun. Ini membolehkan Bank Islam menyalurkan RM3 juta setiap bulan kepada pendidikan dan kebajikan anak-anak yatim melalui hasil pulangan daripada pelaburan dana kekal tersebut. Setakat hari ini, jumlah dana Sadaqah House yang terkumpul telah melepasi RM1.1 juta. Bantuan kepada pelajar kurang berkemampuan terus disalurkan. Kali ini membabitkan pelajar di Teluk Intan, Perak. Yayasan Pelajaran MARA YPM menyerahkan bantuan persekolahan bersempena program MARA Prihatin at Hilir Perak kepada 30 orang pelajar miskin sekitar kawasan Sungai Dulang, Teluk Intan semalam. Bantuan disampaikan oleh Pegawai MARA Daerah Hilir Perak, Afiq Naim, bertempat di Pejabat MARA Daerah Hilir Perak. Pihak YPM berharap dengan sumbangan ini dapat meningkatkan semangat pelajar untuk berusaha dengan lebih gigih dalam pelajaran dan seterusnya berjaya mendapat keputusan yang cemerlang pada masa akan datang. Sebagai usaha meningkatkan keupayaan sekaligus menjadi hub penyelidikan pemulihan robotik terutamanya dalam bidang perubatan pemulihan, Universiti Teknologi MARA UiTM menandatangani Memorandum Perjanjian MOA penyelidikan dengan syarikat Angel Robotics dari Korea Selatan dan Hospital Rehabilitasi Daehan Putrajaya. Menurut Timbalan Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzi Ali, pihaknya yakin kerjasama itu bakal memberi manfaat kepada pengamal perubatan di negara ini. Malah pelajar pasca siswazah juga boleh membuat penyelidikan lanjut dalam bidang teknologi robotik perubatan. InsyaAllah ini akan memberi benefit bukan sahaja kepada pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan lanjut ataupun proses rehabilitasi yang dirujuk daripada hospital vista kerajaan ataupun swasta di negara kita, tapi at the same time juga memberi peluang proses penyelidikan ataupun kerja-kerja penyelidikan di kalangan pakar-pakar perubatan kita ataupun doktor-doktor kita, dan juga benefitnya kita rasa dapat benefit kepada pelajar-pelajar kita lah, terutamanya pelajar di peringkat pasca siswazah untuk buat further research dalam teknologi robotik perubatan ini. Beliau ditemui selepas majlis pengiktirafan MOA antara UiTM dan Angel Robotics dan Hospital Rehabilitasi Daehan. Turut hadir ialah Dekan Fakulti Perubatan UiTM, Profesor Madya Dr. Fazah Akhtar Hanapiah.
Tambahnya, kerjasama itu dapat membina persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, pada masa sama menaik taraf mutu perkhidmatan klinikal kepada yang lebih canggih. Selain itu, pembukaan Hospital UiTM di Puncak Alam secara tidak langsung dapat mengukuhkan lagi peranan UiTM dalam proses pengumpulan data penyelidikan secara intensif. Sebanyak 2 robotik exoskeleton bernilai RM800,000 dipinjamkan bagi membantu pesakit khususnya dalam pemulihan kaki. Penganjuran Majlis Sambutan Hari Raya oleh Universiti Teknologi Petronas UTP bukan sahaja meraikan warga tempatan, malah ia juga turut diraikan oleh lebih 300 kaki tangannya daripada warga asing. Menurut salah seorang kaki tangan UTP yang ditemui, Hadiza Amniu Umar, beliau dan suami mula bertugas di universiti berkenaan sejak 3 tahun lalu. Katanya sejak menetap di Malaysia, ini merupakan kali pertama beliau dan suaminya hadir ke jamuan hari raya, memandangkan sebelum ini tiada penganjuran rumah terbuka berikutan sekatan akibat pandemik COVID-19. Because of the COVID-19, so we were just indoors. So the celebration was very quiet, a quiet one. So just at home. In Malaysia lah? Yeah, here in Malaysia. But because of the COVID, there wasn't much celebration. Beliau yang berasal dari Nigeria berkata, Majlis Sambutan Hari Raya pada tahun ini membolehkan beliau dan suaminya merasai juadah tradisional Hari Raya seperti lemang, rendang dan ketupat. Jelasnya lagi, sebelum ini beliau hanya menghadiri majlis kenduri kahwin yang diadakan di kejiranannya yang terletak di Bandar Universiti dekat Seri Iskandar Perak. Dalam pada itu, menurut Naib Chancellor UTP, Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, Majlis Sambutan Hari Raya pada tahun ini dibuat meriah memandangkan sudah 2 tahun tiada sebarang sambutan Aidilfitri secara besar-besaran. Foreigner pun sebab diorang pun bila kita mula buat sambutan hari raya pada tahun ini, kebanyakan mereka pun belum boleh lagi betul-betul nak balik ke negara asal mereka untuk sambut. Jadi termasuk pelajar-pelajar international. Jadi kita buat sambutan tu sungguh meriah. Mereka sungguh gembira kan, dan kebetulan pula sambutan raya tahun ni dan juga bulan puasa jatuh pada semester, dan bukan semester holiday. Jadi apa nilah, jadi diorang pun look forward lah setelah 2 tahun kita tak dapat bersama-sama. Jelasnya, meskipun kelonggaran telah diberikan, pihak universiti membuat 2 sesi jamuan bagi mengelakkan keadaan sesak di dalam dewan. Seterusnya memberikan keselesaan kepada tetamu yang hadir untuk menjamu selera. Menulis antara kerjaya yang kerap memberikan pendapatan yang agak baik itu dialami penulis India Gitanjali Sri. Terbaharu, Sri dipilih menerima anugerah hadiah Booker Antarabangsa 2022 melalui naskahnya bertajuk Tomb of Sand. Kejayaan itu membolehkan buku itu yang asalnya ditulis dalam bahasa Hindi menjadi buku pertama dalam bahasa India memenangi anugerah berprofil tinggi di peringkat global. Atas kejayaannya itu juga, Sri layak menerima hadiah wang tunai £50,000 atau RM277,000 dan perlu dibahagi dengan penterjemah buku itu, Daisy Rockwell dari Amerika Syarikat. Anugerah hadiah Booker mengiktiraf cerita fiksyen dari seluruh dunia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Untuk anugerah tahun ini, seramai 6 pengarang disenarai pendek untuk menerima anugerah itu. Gifted translators on this shortlist have brought.
Seorang profesor pediatrik hepatologi dari Hospital Wanita dan Kanak-kanak Birmingham dan Universiti Birmingham percaya peningkatan kes hepatitis dalam kalangan kanak-kanak mungkin mempunyai kaitan dengan COVID-19. Sejumlah 34 lagi kes baharu hepatitis membabitkan kanak-kanak di Britain dikesan menjadikan jumlah mangsa terlibat meningkat kepada 197 kes setakat ini. Salah seorang mangsa, Fia Castle Smith, 2 tahun, tidak seperti keadaannya sekarang beberapa bulan lalu gara-gara hepatitis. Fia langsung tidak boleh berjalan. Apatah lagi untuk bermain dengan ibu bapanya. Bagi mengubati hati Fia perlu diganti. Dan seperti kebanyakan pesakit hepatitis lain, ketika itu Fia kerap muntah dan mengalami cirit-birit. Hasil pemeriksaan mendapati Fia mengalami penyakit kuning. Malah matanya turut bertukar kepada warna kuning. Nasibnya baik apabila mendapat pendema hati 9 hari kemudian. Menurut doktor, kesan hepatitis pada hati boleh menyebabkan pesakit sering terkeliru. Punca sebenar keadaan itu masih dikaji. One is that these very young children were infected with COVID at some stage and that the COVID damaged their livers, making them susceptible to these normally fairly harmless viruses. The second possibility is that they were also infected by COVID, but it damaged their immune systems. And the third possibility is that these children, because they were so young, did not develop their normal immunity. Di Amerika Syarikat, sejumlah 180 kes hepatitis dalam kalangan kanak-kanak dikesan dan sedang disiasat. Seiring perkembangan teknologi, pelbagai peralatan baru terus dicipta. Antara yang paling ketara, teknologi berkaitan robotik. Keadaan semakin ketara susulan permintaan tinggi ke atas penggunaan robotik. Tujuannya bagi memastikan jumlah pengeluaran dapat ditingkatkan. Pada masa sama, bahan yang dihasilkan lebih berkualiti. Menurut firma Fagemo Solutions yang berpangkalan di Sepanyol, penggunaan robotik semakin banyak digunakan dalam sektor pembuatan. Ini termasuk untuk industri makanan dan minuman. Fagemo Solution Hulen Sora Solar menjangka pada masa depan penggunaan robot akan turut digunakan dalam bidang yang memerlukan pemiliknya bersemuka dengan pelanggan. Menurutnya, ketika ini penggunaan robot meningkat 30% setiap tahun. Dalam setengah bidang, penggunaan robot melibatkan sehingga 50 dan 60% tenaga kerja sesuatu industri perniagaan. Hari ini saya akan membuat satu eksperimen berkenaan dengan changing water. Langkah pertama adalah kita perlu masukkan penunjuk universal ke dalam air tersebut dan lihat apa yang berlaku pada air ini. Air bertukar warna menjadi warna hijau. Sekarang apa pula akan berlaku pada air ini sekiranya kita masukkan ais kering. Tada! Air bertukar daripada warna hijau kepada warna kemerahan. Proses pemeljawapan ais kering di dalam air akan membebaskan gas karbon dioksida yang bertindak balas dengan air menjadikan atau membentuk asid karbonat. Jadi larutan ini bersifat asid. Persoalannya sekarang adalah apakah akan berlaku pada dunia ini sekiranya dunia ini mengandungi gas karbon dioksida yang terlalu tinggi di persekitarannya. Jawapannya adalah kita sudah merasainya sekarang di mana dunia semakin panas kerana gas karbon dioksida adalah penyumbang utama kepada pemanasan global. Sukan bola sepak Liga Eredivisie Belanda. Gol pada lewat permainan membantu Vitesse menundukkan AZ Alkmaar 2-1 pada play-off pertama Liga Conference Europa. Ia adalah siri kejuaraan ketiga di peringkat Eropah selepas Liga Juara-Juara dan Liga Europa. Berpunca satu asakan dari bahagian tengah dan satu hantaran bintang Thomas Berting pertama mencipta nama selaku penjaring. Sekaligus gol pertama Vitesse.
Saingan mula sengit apabila Jordi Klasi menjaringkan gol penyamaan Aziz Akmar. Ulang tayang menunjukkan bola terlebih dahulu terkena pertahanan Betes. Empat minit sebelum tamat permainan, kedudukan berubah lagi apabila sepakan rendah Lois Openda terus ke dalam gawang Aziz Akmar. Betes menang 2-1. Perlawanan peringkat kedua dijadualkan Ahad ini. Beralih ke tenis terbuka Perancis. Perlawanan pusingan kedua. Selesa 2-1 mendahului dan hasil satu pukulan kilas dari depan jaring, pilihan ketujuh Andrei Rublev dari Rusia mara ke pusingan berikutnya. Rublev menundukkan Federico Del Bonis dari Argentina 6-3, 3-6, 6-2, 6-3. Bahagian wanita yang ini untuk Alice Cornet selesa mendahului 3-0 dalam set ketiga. Kesilapan berulang lawannya Yelena Ostapenko juara 2017 ketika melakukan servis memakan diri. Sudahnya Cornet yang mara ke pusingan ketiga menang 6-0, 1-6, 6-3. Bagi mengenang jasanya, sebuah muzium terbang dedikasikan kepada pemain bola sepak terkemuka Diego Maradona. Pelancarannya dilakukan di sebuah lapangan terbang berhampiran Buenos Aires, Argentina. Bahagian luar kapal terbang Gensi Tango D10S ini diwarnakan dengan beberapa imej Maradona. Antaranya ketika Maradona menjulang trofi Piala Dunia, Maradona ketika zaman kemuncaknya dan ketika Maradona menggunakan tangan ketika menjaringkan gol semasa membantu Argentina menundukkan England pada Piala Dunia 1986. Di bahagian dalam pesawat, beberapa lagi memorabilia milik bola sepak itu dipamerkan. Perasmiannya turut dihadiri anak perempuannya iaitu Dilma dan Giannina. Kapal terbang dijadual terbang di sekitar Argentina bagi memudahkan dikunjungi peminat kepada legenda bola sepak itu. Ia juga dijadual melawat Barcelona dan Naples di mana Maradona pernah membantu Napoli menjuarai Liga Itali sebanyak 2 kali. Destinasi terakhirnya ialah Qatar yang akan menganjurkan Piala Dunia pada penghujung tahun ini. Mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan koleksi karya pelukis Norway Edvard Munch dalam satu pameran di Kota London. Mula melukis sejak tahun 1880-an, ia juga adalah pameran pertama membabitkan karya Munch diadakan di luar Skandinavia. Saya Nualifah Ghani, Assalamualaikum dan salam hormat.